Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian alam. Selawat serta salam atas Nabi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, pada pagi ini atau pada tengah hari ini kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat kembali bertemu dalam siri kuliah kita di Telekom Malaysia, Bukit Helwa. Masih lagi kan? Masih lagi. Walaupun tukar bangunan, Bukit itu tetap kekal. Alhamdulillah. Dan hari ini kita bersiaran secara langsung sebenarnya daripada office TM di Bangsa ni. Alhamdulillah dapat ziarah tempatnya. Kita bersambunglah kuliah kita insya-Allah pada tengah hari ini dalam siri bacaan kita terhadap kitab Talbis Iblis. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita daripada tipu daya iblis, yang terutamanya berkait dengan syubhat-syubhat yang ada di akhir zaman ni. Terutamanya kalau kita masih perasan, kita berada pada kritik Ibnul Jauzi terhadap para sufi dan berkaitan dengan nyanyian. Sahabat-sahabat yang ikut di atas talian, hari ini kita mungkin yang ada buku boleh ikut. Kita berada pada muka surat 289. 289 berkaitan dengan kritik atas para sufi terhadap atau terkait nyanyian. Kenapa panjang bab ni? Sebagaimana kita tahu, ini antara perkara utama yang ramai orang terjerumus ke dalamnya, dan ramai mereka menganggap ini adalah bentuknya zikir yang utama. Malah lama-lama kelamaan daripada nyanyian yang sedikit, lama-lama merebak jadi nyanyian yang melampau, sehinggalah akhirnya mereka terjerumus ke dalam nyanyian-nyanyian yang melalaikan terus. Ataupun kaedah mungkin boleh share file dalam grup. Siapa-siapa yang tengok ni boleh tengok, boleh ikut dalam PDF muka surat. Tak puas hati dah tak boleh share yang ini dekat Timur. Ada cara ni cari, cuba fikir je. Cara dia kena tunggu ambil laptop satu lagi. Tak apa. Sekejap je tu. Baik. Kritik penulis ataupun penulis rahimahullah berkata, sekelompok sufi generasi pertama mengingkari nyanyian bagi pemula, yakni murid, sebab mereka tahu sejauh mana pengaruh yang ditimbulkan atas hati. Maknanya bukan semua sufi pun suka dalam bab nyanyian ni. Kalau sufi-sufi generasi awal, orang yang kita sebut nama-nama mereka, orang-orang yang hebat dalam dunia sufi, atau generasi sahabat yang jaga diri, mereka ni tidak sibuk dengan menyanyi semacam zaman sekarang. Sekarang ni ya, sufi-sufi ni suka kepada majlis-majlis nyanyian sampai kita tengok tu dah jadi macam konsert. Tapi dijenamakan atas majlis zikir. Dengan selawatnya, dengan gendangnya, dengan sekarang ni masuk lagu, lampu pun dah lampu yang liklap-liklap dah. Dah jadi macam konsert betul. Tapi ni adalah zikir untuk selawat dan sebagainya. Fitnah yang besar. Jadi dari Abdullah bin Salih, dia bertutur, Al-Junaid berkata kepadaku, apabila kamu melihat murid mendengar nyanyian, maka ketahuilah bahawa di dalam dirinya masih ada sisa-sisa permainan. Al-Junaid Baghdadi ni orang sufi yang masyhur. Dia kata, kalau murid ni orang baru masuk sufi, tiba-tiba duduk sibuk dengan nyanyian, berarti dalam diri dia masih ada sisa-sisa permainan. Mana dia sendiri tak suka benda ni dalam kesufian. Dari Ahmad bin Muhammad Al-Bardai, dia pernah bertutur, aku mendengar Abul Husain An-Nuri berpesan kepada sahabatnya, kalau kau mendengar murid mendengarkan kasidah-kasidah
dan dia condong kepada kemewahan, maka janganlah engkau harap kebaikannya. Aku berkata, yakni Ibnul Jauzi berkata, inilah perkataan tegas para syekh sufi. Ironinya, para syekh sufi generasi terakhir, maknanya dulu-dulu tak suka kepada qasidah-qasidah ni. Mari sufi-sufi yang terakhir, generasi terakhir memberikan keringanan dalam hal nyanyian ini semata-mata disebabkan mereka menyukai hiburan. Akibatnya, keburukan mereka menyebar melalui dua sisi, sebagaimana uraian berikut. Pertama, buruk sangka kalangan awam terhadap para pendahulu mereka, kerana mereka menyangka semua sufi berkeyakinan seperti itu. Maksud apa ni? Kerana sufi generasi akhir ni buat salah, orang akan anggap begitulah dulu generasi sufi. Padahal sufi dulu tidak macam tu. Bila kita dengar kalimah sufi, kita pun sebenarnya tak nak generalize kan. Maknanya kena umum gitu dah. Orang sufi dulu bagus. Sufi sekarang ni jadi seolah-olah mereka hanya sibuk bergendang berqasidah. Zaman sufi zaman dulu tidak lagu tu. Jadi bila orang bawah ni anggap hampir rosak nama sufi itu seluruhnya. Yang kedua, mereka memotivasi kalangan orang awam supaya bermain-main. Padahal kalangan awam tidak punya hujah terkait permainan yang mereka jalani selain mengatakan si fulan melakukan ini dan itu. Nyanyian melekat begitu erat dalam hati sebahagian besar dari sufi masa sekarang sehingga mereka lebih menyukai nyanyian daripada membaca Al-Quran. Di sinilah talbis dia. Tipu daya dia macam mana? Pertama, terhadap orang awam. Orang awam ni kalau suruh dia ajak pergi konsert, aku tak nak pergilah konsert. Tak baiklah kita duduk campur, duduk lompat-lompat, duduk menari-menari dalam konsert. Tiba-tiba ustaz mari buat majlis zikir, tapi dia adalah konsert. Dengan zikir-zikir, dengan dangdut-dangdut, sampai kalau kita tengok dekat video di Indonesia ni, dangdut pun dah jadi selawat dah. Selawat dangdut pun ada. Jadi benda-benda macam ni menyebabkan orang awam yang dulunya tak pergi, akan jadi pergi. Kenapa awak pergi? Tu tengok ustaz tu buat. Kenapa awak duduk nyanyi? Itu ustaz tu dengar nyanyi. Kenapa awak dengar lagu rock ni? Dia kata, kalau selawat pun boleh dengar lagu ni, nasyid juga dia kata. Ada kawan saya dulu, dia naik kereta dengan saya pasang lagu radio Aikim. Dia tak tahu bahasa kita. Tapi dia kata, kenapa ni radio Islam kau? Saya kata, inilah radio Islam. Kenapa penuh dengan muzik? Dia kata. Sebab dia hanya, kita ni anggap, nyanyian kita ni kalau tukar lirik, jadi okey. Padahal, jadi dia jadi macam seolah-olah lagu. Sehingga muzik rock pun, pop ko, apa pun, asal nak jadi nasyid atau asal tukar lirik je. Tukar lirik, auto halal. Jadi kalau dangdut apa kita tak boleh, tukar lagu selawat, jadi seolah-olah dangdut tu halal kerana dia adalah selawat. Itu hujah yang kedua. Motivasi orang awam supaya bermain-main. Jadi mereka pun duduk nyanyi dan sebagainya. Akhirnya mereka lebih suka nyanyian daripada Al-Quran. Inilah talbis dia. Hati mereka melunak manakala mendengar nyanyian, sementara tidak demikian halnya saat membaca Al-Quran. Ini tidak lain kerana dominasi hawa nafsu dan tabiat buruk mereka, sementara mereka tidak menyedarinya. Jadi lama-lama nafsu yang buruk tu yang menguasai dan mereka layan. Lagi dia suka dengar nyanyi, kita bagi. Kadang-kadang dia tak alasan kalau kita buat majlis ilmu, dia baca kitab, orang tak datang. Baik kita panggil begini. Sampai ada nyanyian, ada pertunjukan silat, ada persembahan tu, ada tarian naga. Padahal konon-kononnya nak memperkenalkan sunnah. Contoh, ada tengok tak? Ikut tak isu tu? Tak ikut. Ada satu orang buat festival sunnah. Yang bukan perkampungan sunnah punya, festival sunnah. Adalah buat di satu negeri dekat Malaysia. Dia buat sebelum daripada perkampungan sunnah, dia buat festival sunnah. Bila kita tengok nama festival sunnah, tapi ada tarian singa. Dia nak masyarakat majmuk tu lah. Kita kata tak kisahlah majmuk tu, masalahnya apakah itu yang agama sunnah yang kita nak perkenalkan. Gitu. Confused. Hati mereka,
dari Abdul Rahman As-Sulami bahawa mereka menuturkan, aku pergi ke Marwah pada masa hidup Ustaz Abu Sahal Asy-Sya'luki. Nama tempatlah Marwah ni. Sebelum aku pergi, beliau mempunyai majlis setiap pagi yang mengajarkan Al-Quran dan khatamannya. Ketika aku pergi, aku berpapasan dengan beliau. Saat itu aku baru tahu bahawa majlisnya sudah ditiadakan. Sebagai gantinya, Ibnul Farghani mengadakan majlis para penyanyi. Aku kurang berkenan dengan majlis itu. Maka aku pun bertanya menyayangkan. Majlis khataman diganti dengan majlis penyanyi. Kenapa? Nah, dia tak suka orang mengaji Quran, lebih suka orang baca qasidah dan menyanyi. Ini fitnah dalam agama. Hari ini berlaku macam tu juga. Hari ini. Kalau kita baca Quran, dia anggap berat. Dia anggap tidak menghiburkan. Orang mengantuk. Jadi kita kena baca alunan zikir yang dengan iringan muzik sehingga akhirnya orang tak mengantuk untuk berzikir. Mungkin itu alasan dia. Tapi inilah fitnah yang berlaku di kalangan masyarakat yang mengagungkan zikir dalam bentuk nyanyian. Pada satu hari, Abu Sahal bertanya kepadaku, memangnya apa tanggapan orang-orang? Aku menjawab, mereka amat menyayangkan majlis Al-Quran ditiadakan dan diganti dengan majlis penyanyi. Ada sayangnya, kita tutup majlis Quran, kita ganti dengan majlis nyanyi. Namun dia malah menanggapi, siapa yang mengucap, mengapa kepada ustaznya, nescaya dia tidak akan beruntung. Siapa yang tanya ustaz buat gapo, maka rugilah dia. Tak boleh tanya ustaz kata kenapa buat gitu. Jadi inilah para da'i sufi, mereka berkata syekh selalu boleh diterima keadaannya, sementara tidak ada seorang pun di antara kita yang kondisinya boleh diterima. Setiap orang dihalau dari pembangkangan dengan syariat dan akal, sementara haiwan dihalau dengan cambuk. Oh, dahsyat ayat dia. Kita ni, kita nak kawal manusia ni, kita nak kawal manusia. Halau di sini maknanya halau binatang. Halau binatang, kita nak bawa manusia ni kepada arah yang Allah nak, kita dihalau dengan syariat dan akal. Maksud kita nak suruh masuk jalan kita. Jalan hak Nabi suruh ni, okey, pakai duduk sini. Cara mana kita nak halau orang daripada kesesatan pergi kepada jalan yang benar? Macam orang kata halau lembu-lembu yang liar suruh masuk kandang. Kalau halau lembu kena cambuk. Pukul dia, pergi, akhir sekali masuk kandang. Kita ni nak ajak orang pergi kepada jalan yang benar dengan apa? Syariat. Buat macam ni, hak Nabi suruh. Akal kita boleh fikir. Bukan kita kata liar, seolah-olah binatang ikut dia nak pergi mana, sampai satu masa, nanti dia balik sendirilah jalan. Macam mana? Agama ni memandu kita kepada jalan yang benar. Dengan cara mana agama mengawal kita daripada kesesatan? Ialah dengan syariat dan akal. Kalau kita tak guna syariat dan kita tak guna akal yang waras, itulah yang jadi. Hari ni saya sebut di pagi tadi, ada orang tu dia kata tok guru dia atau syekh dia tiap-tiap hari mimpi jumpa Nabi. Dan tengok dah klip video tu. Tak tengok? Dia kata tiap-tiap hari tok guru tu tengok mimpi jumpa Nabi dan yaqadhah lagi. Satu hari dia pergi ke satu tempat, nama dia Tarim. Tarim dekat Syria. Dekat Yaman. Dia pergi dekat Tarim tu, dia kata sebulan dia duduk situ, dia tak nampak Nabi. Jadi dia balik tempat dia jumpa balik Nabi. Lepas tu dia pun tanya Nabi, kenapa selama aku duduk di Tarim tu aku tak nampak Nabi? Dia kata sebab di Tarim tu dah ada wali ni, tengok kepada wali tu dah macam tengok Nabi. Nabi kata, oh dahsyatnya dia punya statement dia tu. Kita sebagai orang yang waras, syariat dan akal memandu kita, aku nak percaya kau tak percaya benda macam ni. Logik kita kata, mustahil lah. Mustahil pertama, dia kata dia tiap-tiap hari mimpi jumpa Nabi. Tak berlaku, zaman sahabat pun tidak lagu tu.
Yang kedua, dia bukan sekadar mimpi. Dia kata, tengok secara yaqazah. Yaqazah ni maksud apa? Yaqazah ni maksud, dia bukan mimpi. Tengah jaga begini, dia nampak Nabi. Dan dia kata benda ni berlaku tiap-tiap hari. Sedangkan ahli sunnah menolak konsep ni kerana bukan kita tak sayang kepada Nabi. Kerana kalaulah yaqazah tu mungkin berlaku, orang yang patut melihat Nabi waktu mereka hidup dalam keadaan jaga ialah pertama sekali anak Nabi, Fatimah. Fatimah ni sampai sakit, sampai mati kerana rindu terhadap Nabi SAW. Dia mati 6 bulan lepas Nabi wafat, Fatimah mati. Kerana terlalu rindunya kepada Nabi. Kalau begitu keadaan Fatimah dengan Nabi, Fatimah pun tak nampak Nabi dalam keadaan dia jaga. Dalam keadaan mimpi apatah lagi. Mimpi apatah lagi dalam keadaan jaga. Kalaulah boleh juga, sahabat-sahabat dulu zaman perang, Ali dengan Muawiyah perang. Sahabat-sahabat berbunuhan satu sama lain. Takkanlah Nabi redha sahabat dia nak berbunuhan. Kalaulah yaqazah tu boleh berlaku, mesti Nabi munculkan diri untuk nasihati Ali dengan Muawiyah jangan bergaduh. Tapi tak berlaku. Sebab tu ahli sunnah yang sebenar menolak konsep ni. Tapi pada dia, oh betul lah gini-gini. Ada seorang lagi tu lagi dia kata, zaman kita dulu orang ni cari hadis ke apa. Kita orang tak wali ni nak tanya Nabi, saya lihat tirai tanya terus Nabi. Akal kita tak boleh fikir. Jadi akal dan syariat lah yang memandu kita. Itu maksud dia, setiap orang dihalau dari pembangkangan dengan syariat dan akal. Sedangkan haiwan dihalau dengan cambuk. Kita nak suruh dengar kata, binatang kena cambuk. Manusia nak kena suruh dengar kata, kena dengan syariat dan akal. Baik, hukum nyanyian menurut Sufi. Sekelompok Sufi meyakini bahawa nyanyian yang haram menurut sekelompok fuqaha dan dimakruhkan menurut fuqaha lain-lain justru termasuk yang dianjurkan bagi satu kaum. Boleh faham? Sebahagian fuqaha kata makruh, sebahagian lagi kata haram, tapi di sisi ulama Sufi dia dianjurkan. Ini maksud dia. Sekelompok Sufi meyakini bahawa nyanyian yang haram menurut sekelompok fuqaha dan dimakruhkan menurut fuqaha yang lain justru termasuk perkara yang dianjurkan bagi satu kaum. Pada satu kaum ni dianjurkan, digalakkan. Ulama kata haram, ulama kata makruh, tapi pada dia digalakkan. Abu Ali Ad-Daqqaq menerangkan, nyanyian haram bagi orang awam untuk menjaga keberlangsungan jiwa mereka. Akan tetapi mubah bagi orang-orang zuhud untuk memudahkan dalam mendapatkan mujahadahnya. Dan ia perkara yang dianjurkan bagi sahabat-sahabat kami demi menjaga kehidupan hati mereka. Jadi pada dia, boleh, harus. Haram bagi orang tapi harus bagi dia. Ni haramul lakum, halalul lana. Halalul lana, haramul lakum. Bagi kami halal, bagi kamu haram. Banyak juga jenis lagu ni rupanya. Penulis berkata, pernyataan ini keliru berdasarkan 5 alasan. Pertama, setelah kami riwayatkan dari Abu Hamid Al-Ghazali bahawa mendengar nyanyian itu boleh bagi siapa-siapa dan wawasan Abu Hamid jauh lebih luas dari Ad-Daqqaq. Pertama, kalau nak kata boleh, baik kata boleh belaka. Ni dia kata orang betul tu haram tapi untuk kami halal. Satu, dah tak kena dari situ. Yang kedua, tabiat jiwa manusia tidak berubah dan hanya mujahadah yang dapat mengendalikan gelojaknya. Maka siapa sahaja yang mengaku tabiatnya berubah, bererti dia telah mengakui sesuatu yang mustahil. Kerana ketika ada sesuatu yang menggerakkan tabiat dan kontrolnya menjadi lepas, maka kebiasaan kembali seperti sedia kala. Maksudnya, keduanya, bila dia kata haram untuk kamu, halal untuk kami, kenapa? Apakah tabiat kamu lain dengan tabiat kami? So, kalau dia kata tabiat kamu tu lain daripada kami, maka dia telah mengakui satu benda yang mustahil.
mustahil tabiat kamu tu lain daripada tabiat kami. Maknanya contohnya, kalau dengar nyanyian kamu tak tergerak hati kamu. Orang awam apa tak boleh dengar? Sebab orang awam kalau dia dengar nanti rosak hati. Apa itu kamu tak rosak? Dia kata tak. Seolah-olah kita kata, saya ni kalau tengok perempuan tak ada terkesan. Orang lain yang haram tengok aurat. Saya tak apa tengok aurat perempuan sebab saya tidak tergugat. Tabiat kamu ni lain ke? Bila benda takkanlah haram, haram untuk semua dalam agama. Tak ada kata, saya boleh kawal nafsu saya tak ada nafsu syahwat macam orang lain, maka saya boleh tengok aurat wanita. Tak boleh. Itu sesuatu yang mustahil. Kalau ada orang kata macam tu, kita kata, mustahil. Saya tak akan percaya awak kata lagu tu. Mesti awak lelaki, awak dalam hati awak mesti ada. Contohnya nanti tengok, kenapa transgender tak bagi masuk tandas wan perempuan? Dia kata, saya dah jadi wanita. Tabiat saya. Kita kata, tak usah sembang lah. Sembang. Tak payah sembang lah. Kalau kamu lahir sebagai lelaki, kamu katalah nak jadi wanita setahu mana pun. Bila kamu masuk dalam diri kamu tu masih ada kelakian dia. Ada. Fitrah dia. Tak ada jasad dia tu memang dia fitrah ke begitu. Dia masalahnya, dia kecelaruan identiti dia. Dari sudut fitrah dalam diri dia, naluri dia masih tak sama je dengan orang lain. Dia je dia rasa dia macam tu. Baik. Cuma mungkin dalam situasi-situasi tertentu dia tidak menampakkanlah dia tu. Tapi kalau kita kata nak benar tak transgender masuk dalam tandas orang perempuan, kita kata takkanlah. Kita takkan benar. Ya, dari sudut tu. Maknanya tabiat ni jangan katalah mestilah. Allah Ta'ala kata dah bagi dah. So berbalik kepada isu nyanyian, kalau dia kata saya tak apa dengan nyanyi, awak tak boleh. Apa yang menyebabkan awak boleh, saya tak boleh? Jadi hujah orang sufi tadi kita kata terbatas. Yang ketiga, para ulama tidak sefaham tentang haram atau mubahnya nyanyian. Tidak seorang pun dari mereka itu ada yang menjadikannya pendengar sebagai bahagian pertimbangan dalam menentukan hukumnya. Sebab mereka tahu kesamaan asli umat manusia. Jadi barang siapa yang mengaku tabiatnya tidak sama dengan tabiat manusia sesuai umum, berarti dia mengakui sesuatu yang mustahil. Maknanya di sini, yang ulama bahas ni, hukum nyanyi boleh atau tidak pada orang menyanyi. Orang tak bahas pada pendengar. Kalau dia kata haram, mana orang mendengar pun tak boleh juga. Bukan kata ni, kalau kata mubah, orang dengar. Tak adalah membezakan khilaf. Hak ni kata boleh, hak ni kata tak boleh. Pada yang menyanyi. Bukan kata pada pendengar. Pada mendengar tu, kalau kata boleh, bolehlah sama dia mengikuti panduan pada nyanyi tu. Kalau kata tak bolehlah. Tapi orang tak bahas masalah mendengar. Orang masalah ni. Dia kata, seolah-olah aku dengar boleh, mu dengar tak boleh. Itu lain. Yang keempat, kalau ulama jawab ni kita rasa tuntas jawapan dia. Ijma' mengungkapkan bahawa nyanyian tidak dianjurkan, melainkan intinya hanya membolehkannya. Jadi pernyataan bahawa nyanyian dianjurkan adalah pernyataan yang menyimpang dari ijma'. Ijma' mengungkapkan bahawa nyanyian tidak dianjurkan, melainkan intinya hanya membolehkannya. Pada kaki dia ni. Pendapat ini lemah sebagaimana dijelaskan di atas. Walaupun kata hak boleh, yang kata boleh tu, yang membolehkan adalah inti bahasa kita, lirik dia lah, bukan nyanyian tu yang kata boleh tu. Jadi kalau yang boleh tu pun sebab baik-baik dia yang okey. Kalau yang kata boleh. Kalau yang kata tak boleh tu, baik pun dia tak pakai, nyanyian lagilah dia tak pakai. Okey? Baik. Yang kelima, konsekuensi pernyataan di atas adalah bahawa mendengar kecapi hukumnya mubah atau dianjurkan bagi orang yang tabiatnya tidak berubah. Sebab muzik hanya diharamkan jika boleh mempengaruhi jiwa dan menyeru tabiat manusia untuk menggapai keinginan hawa nafsunya, dan jika pengaruh ini boleh dihindari, hukumnya mubah. Jadi dia kata, kalaulah kata macam tu, seolah-olah kata hukum muzik ni dia tidak haram melainkan sebab jiwa orang. Kalau jiwa orang tu boleh dengar, maka dia okey.
Kalau jiwa tu boleh dengar, tak boleh dengar, maka jiwa tu tak okey. Syariat ni tidak bersifat macam tu. Agama ni tidak bersifat macam tu kerana dia menjaga keseluruhan tabiat manusia secara umum. Secara umum. Jadi, apa yang konsekuensi ataupun lanjutan daripada ni, dia tidak diharamkan atas pengaruh dia secara individu. Sebaliknya Islam datang secara hukum keseluruhan buat manusia. Penulis berkata, sekelompok sufi menyatakan bahawa nyanyian dapat mendekatkan diri kepada Allah. Dia kata kita menyanyi ni tujuan nak dekat kepada Allah. Apa kita nak jawab? Yang dahsyat lagi, isap rokok pun dia kata mendekatkan diri kepada Allah. Buat maksiat dia pun macam-macam. Ada seorang tu dia kata level dia dah tinggi dah. Dia terpaksa isap rokok sebab nak kurang sikit. Ni cerita benar ni, Bu. Benda-benda ni ada dalam sufi-sufi yang melampau ni. Dia anggap darjat dia tinggi, dia terpaksa buat maksiat sikit supaya darjat dia tak terlalu sampai. Abu Talib Al-Makki berkata, salah seorang syekh kami berkata kepadaku dari Al-Junaid. Dia berkata, rahmat turun kepada kelompok sufi ini dalam 3 kesempatan. Saat makan, yakni kerana mereka hanya makan ketika lapar. Saat belajar, kerana mereka melampaui maqam darjat para siddiqun. Dan keadaan para nabi, dahsyat. Dan 3 saat mendengar nyanyian kerana mereka mendengar dengan cinta dan menyaksikan kebenaran. Melampau betul. Dia kata lebih tinggi darjat daripada Nabi. Ni makam dia ni. Lepas tu bila dia mendengar nyanyi, menghadirkan rasa cinta kepada Allah. Penulis berkata, apabila riwayat ini sahih dari Al-Junaid dan kita bersangka baik kepadanya, maka nyanyian yang dimaksudkan harus difahami sebagai qasidah-qasidah ihwal kezuhudan. Kalaulah betul riwayat ni daripada Al-Junaid, kita kata mungkin yang dimaksudkan nyanyian di sini hanyalah qasidah-qasidah yang bersifat zuhud. Kerana hanya qasidah seperti ini yang mampu melonakkan hati dan mengundang tangisan. Terkait turunnya rahmat kala menyebut-nyebut Su'da dan Laila, itu nama-nama orang dalam bait-bait syair dia, dan sifat-sifat ini dipahami sebagai sifat-sifat ilahi, maka tidak boleh memiliki keyakinan demikian. Kalaupun benar yang dimaksud adalah memetik isyarat dari sifat-sifat tersebut, isyarat seperti ini akan cepat sekali hanyut kerana dominasi tabiat. Kadang-kadang dia sebut-sebut istilah-istilah yang mana bersifat Tuhan, tapi didendangkan dalam bentuk penggambaran kisah manusia, maka itu sampai cepat sangat boleh menghilangkan tabiat dia tu. Kerana dominasi tabiat dia akan hanyut begitu. Buktinya pada masa Al-Junaid tidak terdapat syair-syair seperti yang ada pada masa kita ini. Hanya saja beberapa penganut sufi generasi terakhir menggantikan perkataan itu dengan pengertian berbeza seperti yang beredar luas. Dari Abdul Wahab bin Al-Mubarak Al-Hafidh, bahawasanya dia menyatakan Abul Wafa Al-Fayruz Abadi, Syekh Ribat Az-Zawzani adalah temanku. Satu hari dia mengatakan kepadaku, demi Allah, aku akan senantiasa mendoakan dan menyebut namamu setiap kali sedang bersenandung. Syekh Abdul Wahab merasa aneh dan atau janggal usai mengetahui pernyataan itu. Dia menyeru di tempat yang terpisah, apa menurut kalian orang ini meyakini bahawa saat menyanyi adalah saat terkabulnya doa? Sungguh ini merupakan perkara yang besar. Sampai ke satu tahap, dia merasakan dia nak sebut nama kawan dia salah dalam syair, dalam qasidah-qasidah. Sehingga Syekh Al-Wahab ni kata, bukan Wahab Wahabi ni, Wahab Abdul Wahab Al-Hafidh ni. Dia kata apa? Kalau orang tu kata dia nak sebut nama aku dalam qasidah, apakah pada sangkaan dia qasidah lebih mustajab daripada doa? Sampai ke tahap itu mereka merasakan kedudukan qasidah mereka itu tinggi. Ini merupakan perkara besar, kata dia. Ibnu Aqil rahimahullah berkata, kami mendengar dari mereka bahawa berdoa saat ada yang melantunkan nyanyian dan saat menghadiri pertemuan untuk menyanyi
merupakan waktu yang mustajab. Itu kerana mereka meyakini bahawa nyanyian termasuk dalam lingkup ibadah sebagai saranan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi selalu kita kata, oh kalau itulah sangkaan dia. Dia yakin bahawa nyanyi, dia sedang nyanyi, dia adalah ibadat. So kita tanya balik, isu dia ialah, siapa dia kata macam tu? Kalau alasan nak bagi tahu alasan, memang boleh bagi 1001 alasan. Orang nak menyanyi, nak kata boleh menyanyi ni, dia boleh kata macam-macam 1001 alasan. Tapi soalannya ialah, adakah dalam syariat kita ni nak ajar kita menyanyi? Lama-lama dia jadi macam pergi gereja. Oh, gereja tu agak apa pergi gereja? Nyanyi. Nyanyi, dia nak baca Quran, kalau baca apa? Baca kitab Bible, tak. Nyanyi. Ha. Tak ada. Dia tak ada. Dia tak tahu. Dia siap ada choir lagi. Dia tak ada sebab dia dah jadikan amalan dia adalah nyanyian. Yahudi pun lagu tu juga. Ha. Wa ma kana Allah Taala kata wa ma kana salatuhum indal baiti illa muka'an wa tasdiyah. Mereka hanya ada tepukan dan siulan-siulan, nyanyi. Jadi kalau lama-lama kalau kita kata orang pergilah ni sekarang ni majlis zikir, majlis ilmu lah konon-kononnya, majlis qasidah. Ada dia baca kitab, ada dia baca Quran, tak dia sibuk dengan qasidah-qasidah. Akhirnya apa yang berlaku di dalam gereja tu itulah yang berlaku di luar. Ya. Tapi orang seronok dengar. Jadi kita bukanlah kata kita benci kepada perkara tersebut sehingga kita benci kepada dia secara total. Tak. Kita sayang kepada agama, sebab itulah kita halang benda ni berlaku. Sebab apa kita tak nak bagi zikir dalam bentuk nyanyian? Pertama, tidak kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam tak pernah pun Nabi ajak sahabat-sahabat dalam hari kita berzikir duduk menyanyi. Yang kedua, ada doa Nabi ajar zikir, baca ilmu, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, baca Quran. So, zikir pagi petang. So, kalau kita duk sibuk dengan benda-benda hak lagu ni yang dibawa oleh kumpulan-kumpulan yang mendakwa diri mereka cinta kepada Allah ni, ke mana kita nak pergi last sekali? Last sekali tujuan dia ke mana? Tujuan dia, kalau kita tak kawal, akan jadi macam yang kita sebut di gereja tu lah. Lah ni mungkin kita kata okey lagi, generasi akan datang. Dia tak kenal dah baca Quran. Dia hanya kenal, oh agama dulu tok nenek aku pergi duduk sini dia main gendang. Dundang, qasidah dia nyanyi sikit. Masih lagi dah selawat lagi. Tapi generasi kemudian Allahu Akbar. Kalau tidak dibendung, tak ada lama, tak sampai 100 tahun. 50 tahun pun pernah berubah. Kita tengoklah ni. Apa yang muncul hari ni, muncul dalam masa sekitar 10 tahun, 20 tahun ni je. Mungkin orang umur 80-an, dia tak kata, aku sama dulu tak pernah tengok pun lagu ni. Jadi, inovasi ni sangat merosakkan sehingga dalam masa 50 tahun dia boleh berubah. Kalau kita fikir, apa yang menyebabkan Islam itu bertahan daripada zaman dulu sampai sekarang 1400 tahun, still kita tahu macam mana cara Nabi, macam mana Allah Ta'ala ajar, macam mana sunnah, macam mana yang benar, apa yang berlaku. Kerana ada para ulama yang menjaga kelestarian agama berdasarkan panduan Al-Quran dan juga As-Sunnah. Kalau demo-demo seperti ini diberi tanggungjawab untuk menjaga agama, tak sampai agama tu kat kita macam kita sampai hari ni. Kalaulah pendakwah dulu mari bawa kat kita dah asyik menyanyi, dah bergendang, tak baca ilmu, tak ajarkan sifat agama, rasanya hari ni tak jauh beza dah kita dengan agama lain. Tapi yang menyebabkan hari ni Islam terjaga apa dia? Panduan Al-Quran dan juga As-Sunnah. Sebab tu kecintaan dan keutamaan kita adalah pada menjaga kesucian agama dan keaslian agama sesuai dengan apa yang Allah wahyukan dalam Al-Quran dan juga As-Sunnah. Okay? Lalu Ibn Aqil berkata, kalau dia kata doa tu lebih mustajab daripada daripada qasidah tu lebih mustajab daripada doa, ataupun berdoa masa qasidah, dalam qasidah lebih mustajab
daripada doa dalam keadaan waktu mustajab atau keadaan yang lain, maka ini merupakan kekufuran. Sebab sesiapa saja meyakini suatu perkara yang haram atau makruh sebagai ibadah, maka kerana keyakinan ini dia boleh menjadi kafir. Ibnu Aqil kembali mengatakan, di antara para ulama ada yang mengharamkan dan ada pula di antara mereka itu yang memakruhkan nyanyian. Salih Al-Muri mengatakan orang tidak sedar, yang paling lama sedarnya, orang tidak sedar, yang paling lama sedarnya ialah orang yang tidak sedar kerana hawa nafsunya. Orang yang tidak sedar paling lama sedarnya. Orang paling lama dalam keadaan tak sedar lah, bahasa mudah. Ialah orang yang tidak sedar kerana hawa nafsu. Kerana dia menganggap hawa nafsunya sebagai pendekatan diri kepada Allah. Dan orang yang paling teguh kedudukannya pada hari kiamat kelak adalah orang yang paling berpegang teguh dengan kitab Allah serta sunnah Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling tertipu tidak sedar lah ni. Orang yang paling dari sudut istilah boleh kesedar pengsan. Adakah maksud dia ni nafsu menguasai diri dia ke apa, Ustaz? Ya, maksudnya dia ni dikuasailah nafsu sehingga dia tidak sedar, dia tidak waras. Orang yang tidak waras paling lama adalah orang yang pengsan dengan hawa nafsu. Dikuasai oleh hawa nafsu. Sebab dalam keadaan dia dikuasai itu, dia menyangka dia sedang mendekatkan diri kepada Allah. Sedang orang yang paling teguh kedudukannya di hari kiamat adalah orang yang paling teguh berpegang dengan Al-Quran dan juga As-Sunnah. Mana pendapat yang kalau kita pendapat kata boleh kan nyanyian tu yang lagu dengar bukan penyanyi tu dengar. Khilaf lah kalau kita kata. Tapi kalau kita kata pada saya lah, kalau kita nak jaga diri kita daripada syubhat-syubhat, sebaiknya kita elakkan. Khilaf tu ada, tapi kadang-kadang macam kita kata tadi, kalau orang nak kata boleh pun kerana baik-baik dia yang dibolehkan. Macam Syekh Qaradawi kata Dia kata boleh, tapi tetap saja pada baik-baik yang dibolehkan. Kalau sekarang ni nyanyian sampai ke tahap puja syaitan, love yang melampau, dari sudut tu, tanyalah ulama mana pun, hukumnya memang tak boleh. Yang membolehkan tu, seandainya lirik-lirik tu bersifat menginsafkan, beri faedah dan sebagainya. Itu yang khilaf. Yang tu khilaf boleh atau haram. Yang kalau dia nyanyian bersifat, kalau kita tengok orang kafe duk nyanyi rock lah, Coldplay ke apa semua sekali tu. Yang tu memang confirm. Tak ada orang kata khilaf ni, tak ada yang tu. Yang kata khilaf ni pada baik-baik yang mubah yang boleh. Baik-baik yang menginsafkan. Yang tu. Kalau yang kita kata nak pergi dengar nyanyi tak apa-apa. Sebab ada ulama kata boleh dengar nyanyi. Nyanyi yang lagu mana yang dikhilafkan tu. So, yang kedua, yang khilaf tu pun zaman sekarang ni je, yang bawah-bawah ni je. Kalau ulama-ulama dulu tak ada masa dia. Jadi sebab tu saya sekarang ni kata 10 awal Zulhijjah, tolonglah bawa MP3 masuk dalam kereta. Pasanglah takbir raya dalam kereta. Takbir tu hari-hari ni kita dengarlah takbir-takbir alunan Quran. PMT pun ada cucuk kuliah-kuliah ilmu. Kita ubah kebiasaan kita pada sesuatu yang menguntungkan akhirat kita. Memang saya tak nak, kadang-kadang kita masuk ada tapi apa bila kita dengar nyanyi kita tak ngantuk. Talbis jugalah tu. Dia tak boleh. Kau lampas macam subhanallah, kau kena sebut. Kau kena sebut subhanallah. Kau kena sebut. Masa drive subhanallah alhamdulillah. Ada orang boleh guna masa dalam kereta dia untuk tambah ilmu. Ada orang boleh guna untuk hafal Quran. Kena.
Ada. Nah. Ada orang boleh hafal zikir-zikir. Kadang-kadang kita kurang-kurang memang kita dengar sembang-sembang, borak-borak okeylah. Hiburan-hiburan dengar. Tapi sampai ke tahap muzik-muzik yang melarut. Kadang-kadang saya adik-beradik tahu dah kalau saya masuk dia cepat tutup dia kata. Dia tutup. Sebab kita bukan kata apa sebab macam kita tak ada tadi. Yang pertama kita fikir soal dosa dan pahala. Yang kedua kita fikir sebab dari sudut apa perkara yang sebenarnya Islam nak daripada kita. Di situ dah nilai ketakwaan dan sebagainya. Memang kadang-kadang kita rasa kita pergi tempat-tempat kita layan. Saya kalau kita tempat-tempat masuk muzik dah ada gudung kita. Kalau boleh kita pun tak nak lama-lama, tapi nak kata nak itu sangat pun payah juga kita. Tapi kalau kita kata kita ada kemampuan, saya pergi kadang-kadang tapak majlis nyanyi-nyanyi sampai kadang-kadang melampau-lampau. Kita nak cakap daripada majlis kenduri tu kita nak cakap pun tak boleh sebab terlalu kuat sangat. Tapi budaya tu kerana orang terlalu mengagungkan muzik. Saya pergi ke Mesir. Mesir ni, Ada juga muzik kan? bukan setakat ada, dahsyat. Joget tu dekat naik Sungai Nil tu, dia naik ni mesti ada speaker paksa muzik Arab tu. Lepas tu tengah-tengah tu atas perahu tu ada orang duk tarian gelek tu. Ya. Saya pun kata sudah kawan saya macam mana kita ni. Tak pasalah bayar mahal kita sewa bot asing kita naik sama-sama kita aja. Masa tu kita pun bukan bot besar pun sampai ni naik kereta kuda. Ada muzik juga kereta kuda tu ada muzik. Memang saya kata Allah, mana-mana pun kita dah terfitnah. Zaman sekarang ni sampai ke tahap duduk dalam masjid pun dengan muzik. Saya di Dr. Basit hari tu pernah dia pergi tengok ada seorang budak dekat library baca kitab ni ulang kaji ngaji apa silibus nak puasa bahasa Arab ke tafsir ke fiqh begitulah subjek kuliah agama. Telinga dia dengan muzik kata la ilaha illallah, mata duk baca ayat-ayat Allah ni talbis lah. Dia kata tak nak mengantuk boleh jadi baca ni ngantuk ni, tapi itu semua bentuk-bentuk talbis yang syaitan nak mari kat kita. Tak boleh dia kalau kamu dengar. Kita ubahlah tabiat tu kepada yang lebih menguntungkan dan lebih mendatangkan kedamaian pada jiwa kita, lebih bermanfaat untuk akhirat kita. Kita ejah terutamanya kalau sekarang ni 10 awal Zulhijjah saya memang kempen sangat. Tolonglah dekat radio kereta kita dalam perjalanan pasang takbir. Sebab kita ni disunatkan hari-hari 10 awal Zulhijjah bermula hari ni dah kita disunatkan untuk memperbanyakkan takbir. Takbir mutlak. Ada takbir, jangan cari hak syahdu tu, cari hak biasa je. Lagi ngantuk, ngaji orang Arab, Allahu Akbar, hak semangat tu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ataupun cari kuliah-kuliah hak memang semangat bagi kita tengok tak ngantuk. Yang betul lah. Cari dalam tu perbahasan dia kita sambil-sambil dengar. Sambil buat kata, oh macam ni ustaz tu kata ni. Saya ada seorang saya kenal dia doktor perubatan. Tapi bila lama-lama dia jadi minat dia kata, saya memang payah nak pergi masjid, tapi tempat saya majlis ilmu saya adalah dalam kereta. Sebab dia ambil kalau ni mudah. Dengan telefon ni boleh sambung dengan bluetooth kereta tu, dengar je dia kata. Dan dekat tu dah buat Android dia tukar. Dia sanggup tukar player tu jadi Android semata-mata nak dengar kuliah dalam kereta. Sebab dia kata saya kalau pak kerja memang saya tak ada masa. Doktor mana ada masa nak sembang orang pun tak ada. Tapi dia kata waktu balik kerja itulah waktu dia belajar menimba ilmu. So ada orang-orang begini masya-Allah. Kita tiru yang baik dan kita tidak terjerumus ke dalam fitnah yang menyebabkan seseorang itu ada. Tapi habis dah pun kita pun. Dah habis dah. Keluar dah kita ni. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkati kita. Insya-Allah nanti kita akan sambung pada pertemuan kelas kita yang akan datang berkaitan dengan al-wajd. Wajd ni maknanya sampai ke satu tahap mereka zikir tak sedar. Naik share tak sedar. Kena rasuk. Maka apakah itu agama aja? So kita katakan sekali lagi bahawa agama ni syariat. Kita ni dipandu oleh syariat dan akal. So kita kembali kepada syariat bagaimana Nabi ajar, bagaimana Quran sebut.
Dan kerana itulah cara mendekatkan diri kepada Allah dengan benar. Wallahu ta'ala alam. Sini tak sebut, tak ingat nak sebut tadi pasal korban kan. Tapi tak apalah. InsyaAllah. Tapi tadi saya pesan dekat kuliah tadi, korban ni kita kena perbetulkan konsep bahawa kita bukan sembelih saja. Dia adalah satu bentuk persembahan kepada Allah. Sebab tu ditekankan, kalau boleh, bukan sekadar yang terbaik, kita pergilah waktu orang korban tu. Kita pergi, kalau orang lelaki boleh, sembelihlah sendiri. Kalau orang perempuan ataupun budak-budak kecil, hadirlah kerana kita menyaksikan sembelihan-sembelihan itu dipersembahkan kepada Allah. Saya sebut sekarang ini orang bimbang orang dah anggap easy korban. Apa macam mana easy korban? You bayar ke I selesaikan daripada A sampai Z, you duduk-duduk kat rumah, lepas solat raya you balik ke rumah tengok TV pun korban you settle. Soalnya, apakah Allah nak korban begitu? Kita kena tahu bahawa korban ni imma diterima, imma tidak diterima. Imma terima, imma tidak diterima. Imma sama ada diterima ataupun tidak diterima. Kalau Allah Ta'ala terima, okey. Tapi kalau Allah Ta'ala tak terima, apa yang menyebabkan kita ni diterima atau tidak korban kita? Ketakwaan yang ada dalam hati kita. Di saat kita mempersembahkan binatang terbaik, tidak cacat, cantik lagi, dengan penuh keikhlasan, ya Allah, terimalah daripadaku. Lepas tu kita sembelih. Apa kita rasa kalau kita, orang tolong sembelih kat kita, kita duduk di rumah, layan drama, tengok TV, Tuhan nak terima ke lagu tu? Soalnya sekarang kita dah mula franchise-kan bentuk ibadat kita. You buat kat dia buat, orang tu buat kerana dia ada bisnes dia. Dia buat untuk bisnes dia. Tak apalah dia buat dia untuk sapi. Orang yang meniatkan dia ni mesti buat dengan seikhlas hati. Ya, kalau boleh dia tengok binatang dia tu dipersembahkan. Sebab tu yang asal para ulama kata, sembelih ni tempat kita ada. Kita boleh hadir, kita boleh mempersembahkan. Bayangkan zaman orang nak pergi sembah kepada patung ataupun berhala ataupun gunung. Bawa binatang diarak ramai dengan sajian-sajian, arak semua tu persembahkan kepada Tuhan gunung. Begitu sekali mereka buat, padahal mereka buat dalam kesyirikan. Kita ni buat pada Tuhan yang sebenar, kita dah orang yang kaki, tak apalah orang sembelihlah untuk aku. Make sense kau kita bila kita mempersembahkan satu korban kepada Allah dan kita anggap tak apalah Allah Ta'ala terima lah tu. So pada saya, korban ni perlu difahami bahawa dia adalah syiar. Tak salah kita nak korban tempat jauh. Tapi saat kita nak ternanti-nanti, hari ni korban aku dah sembelih ke tidak? Dah sembelih ke? Kalau orang tu tahu, Ustaz, sembelih ke korban saya? Saya duk niat dah ni, Allahu Akbar, ya Allah, terimalah korbanku. Kita ada rasa bimbang andai korban kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kita seolah-olah kita confirm, memang daging tu kita confirm lah boleh. Tapi soal korban tu diterima ataupun tidak. Bulan-bulan lain daging boleh makan. Dan asal daging tu kita dah serahkan kepada Allah. Allah bagi kita makan balik. Sebenarnya binatang tu dipersembahkan kepada Allah. Ni tak kita semula. Aku nak tu ya, ni nak. Cerita daging je kita. Allahu Akbar. Jadi sebab tu saya katakan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. 10 awal Zulhijjah ni kita hayati dengan benar, konsep ibadat kita hayati dengan benar, tauhid kita kembali kepada tauhid yang benar, ibadat korban kita pun kita buat dengan yang benar, syariat memandu kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berkati kita semua. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.